Alhamdulillah. Betul, Doktor. Ya. Ya, silakan, Doktor. Okey. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dan saya kira ini tahun daripada hari raya ini yang mana kita tak lama lagi nak raya. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang fikir, alah ustaz, nak raya apa? Tak raya pun kerana tak boleh balik kampung. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, raya tu bukan hanya balik kampung saja. Raya merupakan syiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Dalam Al-Quran disebut litukmilul adakum, supaya kamu dapat menyempurnakan bilangan puasa dan supaya kamu dapat membesarkan Allah Azza wa Jal, membesarkan Allah atas setiap hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita menjadi mukmin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada perintahnya, anggota badan kita, dengan kita berpuasa. Dan alhamdulillah kita sanggup berpuasa, kita selesai berpuasa, dan bila sampai pada 1 Syawal kita raikannya dengan membesarkan Allah. Jadi jangan lupa, walaupun mungkin ada di kalangan kita tak mampu untuk balik bertemu dengan sanak saudara, tak dapat bertemu dengan ibu dan ayah, tetapi paling tidak kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari raya tersebut, iaitu bila masuk aja waktu maghrib 1 Syawal, kita bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita. Raya bukan hanya sekadar makan makanan yang sedap, tidak. Raya membesarkan Allah. Kemudian kita membayar zakat fitrah. Kemudian kita bergembira di hari raya, sembunyikan sekejap kita punya perasaan sedih, sembunyikan sekejap kita punya perasaan duka. Mungkin ada di kalangan kita yang dah lama tak balik kampung, tetapi sedarlah kerana kita berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan virus. Insya-Allah apabila kita zahirkan keseronokan, kegembiraan kita, insya-Allah kesedihan tu akan berlalu. Begitu juga kita zahirkan dengan salat raya. Saya tak pasti di Kuala Lumpur macam mana, di Perak ni pun kita masih lagi menunggu SOP daripada pihak berkuasa. Adakah kita ni mampu untuk melakukan salat raya di masjid ataupun tidak? Katalah tak mampu untuk lakukannya di masjid seperti mana tahun lepas, paling tidak kita mampu untuk laksanakannya di rumah sambil kita membesarkan Allah, kita membaca khutbah, menyatakan bahawasanya kegembiraan yang dilakukan pada yang terhasil pada hari raya merupakan satu perkara yang dituntut di dalam agama. Dan insya-Allah ia akan menjadi satu kenangan yang indah. Ia akan menjadi satu kenangan yang manis. Walaupun kita lalui pada hari ini
merupakan perkara yang kita tak suka. Ada sebahagian ceramah saya, ada orang siap menangis-nangis lagi waktu dia berikan dia punya pendapat. Waktu dia beri pendapat dia menangis-nangis. Dia kata, tahun lepas tak dapat balik, tahun ni pun tak dapat balik. Kami tahun lepas dapat balik, tahun ni tak dapat balik. Kami beraya di Tanjung Malim saya tahun ni. Jadi, ia menjadi satu kenangan yang manis, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah kita melewatinya, setelah kita melaluinya, ramai di kalangan sahabat-sahabat ketika mana saya kongsikan video saya sedang membaca khutbah, ramai di kalangan sahabat-sahabat yang mengikuti Facebook saya pun berkongsi yang sama. Berkongsi gambar masing-masing membaca khutbah. Masing-masing membaca khutbah, ada yang ambil tongkat dengan parang, ada yang menjadikan batang mop sebagai tongkat untuk berkhutbah, ada yang menjadikan penyapu sebagai batang khutbah, ada yang menjadikan tongkat Avengers sebagai tongkat khutbah. Semuanya itu akan menjadi satu kenangan yang indah untuk kita ceritakan kepada generasi akan datang bahawasanya kita telah berjaya melawan virus ini, insya-Allah. Jadi jangan sedih-sedih, jangan gundah gulana. Insya-Allah kegembiraan itu pasti akan datang bagi mereka-mereka yang beriman, insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung semula kita punya perbahasan. Ada beberapa perkara lagi yang termasuk dalam adab menziarahi pesakit. Ada 2 poin yang saya tak sempat nak habiskan pada kuliah yang lepas, iaitu kita dah bincang dah tentang adab menziarahi pesakit, iaitu yang pertama membawa berita gembira, kemudian kita mendoakan mereka, doa, dan saya sebutkan beberapa doa yang Nabi SAW bacakan kepada orang sakit ketika mana Nabi SAW ada kata muka saya tak keluar. Kejap tuan-tuan. Boleh nampak Baik, tadi saya punya Zoom ada masalah sikit. Patutlah saya tukar background, dia tak keluar background yang ni Baik, kita sambung semula. Ada beberapa perkara yang saya tidak sempat untuk habiskan. Adab yang lepas yang telah kita bincangkan ialah antaranya kita membuka pintu harapan kepada orang sakit untuk terus mempunyai semangat untuk sembuh. Dan yang kedua, kita mendoakan pesakit. Yang ketiga, kita tidak menyusahkan pesakit. Yang keempat, kita membaca talqin la ilaha illallah kepada pesakit, terutamanya pesakit yang nazak, dan kita membaca Yasin bagi orang-orang yang nazak. Di sana ada beberapa lagi adab. Yang pertama, adab yang kita tak sempat bincang pada minggu lepas. Yang pertama adalah para ulama menyebutkan kita perlu memilih waktu yang sesuai untuk kita menziarahi orang sakit. Jangan kita memilih waktu yang menyusahkan dia. Jangan kita memilih waktu yang dia tak suka kita datang pada waktu tu. Contohnya waktu tersangat awal pagi ataupun waktu tersangat lewat. Ini adalah adab yang digariskan oleh para ulama. Jadi kalau kita nak ziarah orang sakit ni, pastikanlah waktu tu waktu yang sesuai. Dan bagusnya kalau kita telefon dulu pesakit tu, kalau dia boleh jawab telefon lah. Ataupun kalau katalah pesakit tu tak sedar lagi, kita nak ziarah dia, pastikan waris dia ataupun orang yang jaga orang sakit tu dalam keadaan tidak menyusahkan dia. Jadi kita kalau boleh call dulu, telefon dulu, boleh tak saya datang pada waktu sekian-sekian. Dan jangan menyusahkan dia lah. Saya dah huraikan pada minggu lepas. Jangan pula bila kita datang, dia tanya, kita telefon, Assalamualaikum, kami nak datang ni. Kami nak datang. Dia pun kata berapa orang nak datang ni? Kami nak datang dalam 10 orang. Kalau boleh saya nak order lah. Masak ketiak goreng ke, ataupun cap ketiak ke, ataupun beef steak ke. Jadi jangan order pula lah. Orang tengah jaga orang sakit, kita pula minta dia untuk kita minta benda-benda yang menyusahkan dia. Sebaliknya, kitalah yang bawa sesuatu yang boleh memudahkan dia, yang bermanfaat untuk dia. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adab yang berikutnya, kita bantu dia. Terutamanya kalau dia ni berhadapan dengan situasi yang sukar. Contohlah, orang sakit ni kadang-kadang dia memerlukan belanja yang besar sikit. Penjaga dia
perlu jaga dia. Apa penjaga dia perlu berada di ward yang mana mungkin menelan belanja, nak pergi beli makan, nak pergi beli minum, ya. Jadi kita bantu dia. Bila kita datang tu kita bagilah, hulurlah sedikit duit. Bagilah RM50 ke, RM100 ke, sekadar yang kita mampu. Ataupun kalau nak lagi bagus, kita buat crowdfunding. Kan? Kawan kita katalah ditimpa musibah, isteri dia tolong jaga dia. Kita sebagai kawan sekolah, dia bekas kawan sekolah, masih lagi berkawan dengan dia, kita buat sesama kita crowdfunding. Seorang bagi 100, kalau dah 10 orang, dah dapat 1000. Jadi dia meringankan bebanan orang yang sedang menjaga orang sakit. Jadi ini perkara-perkara yang dipanggil sebagai adab. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Kita mudahkan urusan dia. Kalau kita katalah kita ada kabel, kan, kita ni orang yang dikenali, hospital tu kenal kita, jadi kita mungkin boleh tolong, doktor tolong tengokkan kawan saya ni, dia kawan saya orang baik. Jadi doktor mungkin akan mengambil berat lebih lagi, terutamanya jika doktor tahu dia tu kawan kepada kawan dia, kan. Isfa'u tu'jaru dalam hadis disebut, berikan bantuan kamu akan diberikan pahala. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kenal dengan doktor yang merupakan ketua ward di situ. Bukan kita yang sakit, tapi kawan kita yang sakit, tapi kita bantu dia. Kita kenalkan dengan doktor yang merupakan bos kepada ward tu, ataupun yang merupakan ketua bagi ward tu, memudahkan dia dapat layanan yang baik. Kita tak dapat apa pun, tapi kita memberikan pertolongan bukan pertolongan dari sudut kewangan, tapi pertolongan dari sudut layanan baik. Kita tak potong hak orang, kita tak ambil hak orang, tetapi kita menggunakan kabel yang ada untuk mendapatkan layanan yang baik. Itu merupakan perkara yang tidak salah dalam agama, bahkan dituntut. Isfa'u tu'jaru, berikan bantuan, kamu akan diberikan pahala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, jangan lupalah bila kita dah ziarah orang sakit, kita pilih waktu yang sesuai, kita telefon dulu, kemudian kita bagi bantuan kepada dia, bawa makanan, bawa belanja sikit, kita buat crowdfunding untuk dia kalau dia memerlukan belanja. Dan yang akhirnya, jangan lupalah bila kita pergi menziarahi orang sakit ni, kita pasangkan dalam jiwa kita, kita nak mengamalkan sunnah. Ini terutamanya bagi orang yang kerja doktor, orang yang kerja nurse, kan kadang-kadang dia anggap benda tu sebagai hanya semata-mata kerja. Tetapi waktu ziarah orang sakit tu jangan lupa, dalam diri tu pasakkan, aku ziarah orang sakit ni, aku tengok orang sakit ni bukan hanya kerana tugas aku, bukan sebab hanya aku ni nak ambil gaji saja, tetapi kerana aku nak menghidupkan sunnah menziarahi orang sakit. Jadi tuan-tuan, setiap daripada pesakit yang kita ziarah itu, kita akan dapat pahala sunnah selain daripada hanya kita melaksanakan tanggungjawab kita. Ini benda yang sangat penting. Sama juga kalau kita nak pergi ziarah orang sakit, kadang-kadang kita ziarah tu hanya semata-mata kerana kita anggap dia kawan kita. Kita ziarah tu tak terasa pun benda tu ibadat, tapi kalau kita betulkan niat, saya ni ziarah kawan saya ni, ziarah orang sakit yang merupakan kawan saya ni kerana pertama dia kawan saya, yang kedua kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, ziarah orang sakit ni Allah Ta'ala suka. Jadi bila kita ziarah, kita akan dapat kelebihan. Kita akan dapat kelebihan menghubungkan ukhuwah Islamiyah, menghubungkan persaudaraan Islam, dan yang kedua menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan menziarahi orang sakit ni bukan hanya terhad kepada kawan sahaja. Siapa-siapa yang sakit pun tidak menjadi masalah untuk kita pergi ziarah dia. Selagi mana dia sakit, selagi mana sakitnya tu tidak berjangkit. Kalau sakit itu sakit berjangkit COVID, tak bolehlah, kerana kita dilarang untuk mendedahkan diri kita dalam bahaya. Tapi kalau sakit itu sakit tak berjangkit dan ada ruang untuk kita pergi ziarah, maka kita pergi ziarah. Walaupun dia tu bukan kawan kita, katalah kawan kepada kawan ajak kita. Kita ada seorang sahabat dia ni ada sahabat yang sakit, dia ajak kita untuk pergi, kita pergi. Kerana apa? Kerana menghidupkan sunnah menziarahi pesakit tidak hanya terhad kepada orang yang menjadi rakan kenalan kita ataupun sedara mara kita saja. Siapa saja yang sakit, kita pergi. Kerana hikmah menziarahi orang sakit
adalah untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah, mengeratkan persaudaraan Islam, dan yang kedua menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga mengingatkan diri kita kepada kematian, yang keempat menjadikan diri kita ni bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi sebab tu tak terhad hanya kepada orang yang kita kenal sahaja. Baik, kita sambung kepada perbahasan yang berikutnya, bab yang berikutnya, iaitu ujian kesakitan. Bab yang ketujuh. Muka surat berapa ni? Muka surat 61, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok buku yang kita bincang ni, muka surat 61, bab yang ketujuh, ujian kesakitan. Saya sebut di situ, antara saat yang membuatkan kita lebih mengingati mati adalah ketika kita sedang ditimpa kesakitan. Bukan maksudnya masa sihat tak ingat mati. Masa sihat ingat mati. Tetapi kekuatan kita mengingati mati tu, waktu sakit lebih kuat daripada waktu sihat. Waktu sihat ni mungkin kita tak perasan lagi kita ni nak mati dah. Waktu kita sihat ni, makan tengah sedap, badan tengah aktif, tak terasa pun nak mati. Tapi bila Allah berikan kepada kita kesakitan, maka kesakitan tu menguatkan perasaan kita yang kita ni mungkin mati. Jadi sebab itu kesakitan ni perkara yang diperlukan oleh insan. Bukan benda yang dikehendaki oleh insan. Kita kena beza ya. Ada benda yang kita nak tapi kita tak perlu. Ada benda yang kita perlu tapi kita rasa macam kita tak nak. Maka Allah Azza wa Jal memberikan orang mukmin tu apa yang dia perlu, bukan semestinya apa yang dia nak. Ada benda yang kita nak, Allah Ta'ala bagi. Ada benda yang kita nak, Allah Ta'ala tak bagi, tapi kita perlu. Sebagai contohnya, ujian, musibah. Kita tak nak, tapi Allah bagi. Untuk apa Allah bagi? Allah bagi ni kerana mungkin Allah rasa pada kita lah, mungkinnya Allah Ta'ala ni tak boleh mungkin, saya betulkan ayat saya balik. Allah Ta'ala bila dia tengok kita, Allah Ta'ala kata, engkau ni perlu diberi musibah, engkau perlu diberi kesakitan, supaya engkau ingat balik ke aku. Supaya engkau sentiasa tunduk kepada aku. Ni banyak sangat nikmat ambil pada aku ni, sampai lupa. Jadi Allah Ta'ala bagi sikit. Jadi mungkin virus yang Allah Ta'ala bagi kat kita hari ni, COVID yang Allah Ta'ala bagi kat kita pada hari ni, nak suruh kita ni beringat. Nak suruh kita ni kembali pada dia. Mungkin kita ada buat maksiat yang banyak sebelum ni. Mungkin kita tak teringat kepada Tuhan. Mungkin kita tak pernah tanya apa tuntutan agama pada kita. Ya, tetapi Allah Ta'ala kasihkan kita. Allah Ta'ala nakkan kita kembali. Allah Ta'ala bagi kita sedikit kesakitan. Allah Ta'ala bagikan kita sedikit kesakitan supaya kita ni rasa yang kita ni lemah, supaya kita rasa kita kena kembali kepada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Jika tidak, apabila datang kepada mereka ini bencana daripada kami, mereka akan tunduk. Jadi orang-orang yang masih ada iman dalam jiwa dia, masih ada kepercayaan kepada Allah dalam diri dia, bila datang kepada dia kesakitan, bila datang kepada dia musibah, bila datang kepada dia kesempitan, tadarra'u, mereka akan tunduk. Walakin qasat qulubuhum. Tapi ada di kalangan manusia, Allah Ta'ala kata, dah diberikan musibah, dah diberikan bencana, jiwa mereka tetap keras, tak kembali pada Tuhan. Wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan memperindahkan amalan-amalan yang mereka lakukan dulu, walaupun amalan tu merupakan maksiat kepada Allah. Jadi kita tak mau orang yang termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut, golongan yang syaitan mengindahkan amalan jahat dia. Kita tak mau masuk dalam golongan tu, tuan-tuan dan puan-puan ya. Oleh kerana tu tuan-tuan, bila diberikan kita musibah,
kita kembali kepada Tuhan. Bila diberikan kepada kita musibah, kita ingat Tuhan balik. Baik. Ketika kita diuji dengan kesakitan, kita mula merasai ketakutan sakaratul maut. Kita mula takut meninggal dunia dan takut dengan bekalan amalan yang akan kita bawa untuk kita bawa ke alam akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tak ada siapa yang tak takut dengan kematian. Kita ni semua takut dengan mati. Sebab apa? Sebab kita tahu amalan kita tak cukup. Sebab kita tahu amalan kita masih kurang. Kita tahu amalan bekalan kita tak berapa nak cukup. Kita tahu. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Hakim, yang Maha Pemberi hikmat, yang Maha Pemberi hikmat, memberikan kita ujian, memberikan kita musibah, memberikan kita sedikit kesakitan supaya kita beringat, supaya kita ni insaf dan buat tindakan. Sebab tu kena tanya pada diri, aku ni umur dah 50, aku ni umur dah 60, aku ni umur dah 40, aku ni umur dah 30. Sebanyak umur yang Tuhan bagi ni, apa yang aku dah buat untuk agama ni? Kena tanya yang tu pada diri. Saya kena tanya. Tuan-tuan dan puan-puan pun kena tanya. Tak perlu tanya orang lain. Tak perlu tanya orang lain, tanya diri sendiri. Saya pun kena tanya diri saya. Tuhan dah bagi umur 30 lebih ni pada saya. Apa yang saya dah buat untuk agama ni? Kan? Banyak ke yang saya dah buat untuk agama ni? Kita kena tanya diri kita. Kalau kita rasa tak adalah, aku buat untuk dunia aku lebih banyak daripada aku buat untuk akhirat aku, maka dalam keadaan tu kita kena bersegera untuk melakukan perkara yang boleh menyelamatkan akhirat kita. Kan, sekadar umur 50, mungkin kebanyakan umur kita duk fikir tentang bagaimana nak membina dunia kita. Kan, ibu-ibu bangun pagi, bangun je pagi dah fikir dah, hari ni nak buka apa, anak-anak nak makan apa hari ni, nak buka ni. Kita dah masuk hari ke-27 hari ni. Buka apa, pening nak masak. Nak bagi suami makan, nak bagi anak makan. Tapi pernah tak kita fikir perancangan kita di akhirat nanti macam mana? Kan? Perancangan dunia kita kadang-kadang terlebih plan dah. Tak salah plan untuk dunia tu, tak salah. Saya tak kata salah. Tapi kita kena seimbangkan. Plan untuk akhirat kita, kita pernah fikir tak? Saya pun sama. Tuan-tuan pun sama. Kita kena fikir sama-sama. Saya pun bukanlah orang yang baik pun. Banyak kelemahan di sana sini. Kena fikir. Aku ni mungkin dunia aku fikir lebih. Aku ni mungkin dunia aku rancang lebih daripada aku merancang untuk akhirat aku. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena kita perlukan musibah ini. Bukan kita minta, tak. Tapi kita perlukan. Allah Ta'ala tahu kita perlukan. Maka Allah Ta'ala bagi. Supaya kita beringat, supaya kita berfikir, supaya kita kembali kepada Tuhan balik. Kita reset kita punya cara fikir. Moga-moga Allah memberikan ruang kepada kita untuk kita beramal saleh sebelum daripada kita meninggalkan dunia ini. Seperti yang telah ditegaskan sebelum ini, kesakitan bukanlah asbab kepada kematian. Sakit bukan semesti mati. Sakit bukan semesti mati. Tak semestinya. Ada orang sakit, dia mati. Ada orang sakit, dia tak mati. Tak mati pun orang sakit ni, dia sembuh. Bahkan orang jaga dia yang mati dulu. Ada juga kan. Begitulah kematian ini merupakan rahsia Allah. Ini bukan semestinya. Tapi meskipun begitu, kesakitan yang dialami sebelum meninggal dunia merupakan satu rahmat. Kesakitan yang kita rasa sebelum daripada kita meninggal dunia, yang tu rahmat bagi orang mukmin. Mengapa? Itu persoalan dia. Kenapa? Kenapa sakit yang Allah Ta'ala bagi sebelum kita meninggal tu rahmat? Tengok Syekh Ibn Uthaymin, ada seorang ulama daripada Arab Saudi, seorang yang alim, tapi dah meninggal dunia dah. Dia meninggal dunia, aku tak silap saya, pada tahun 2000 ke 2001 gitulah, ataupun 1999 gitulah dia punya range dia meninggal dunia. Dia ketika mensyarahkan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan bahawa sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebelum mereka meninggal dunia
merupakan satu rahmat supaya hamba tersebut dapat menyucikan dosanya. Kita dah bincang sebelum ni yang mana Nabi SAW sendiri sebut pada orang yang Nabi ziarah sakit. Nabi kata apa? La ba'sa tahurun insya-Allah. Tidak mengapa, tidak bahaya penyakit ni. Insya-Allah tak bahaya penyakit ni, dengan izin Allah tak bahaya penyakit ni. Tahurun insya-Allah. Moga penyakit ni membersihkan dia daripada dosa dia. Dalam hadis pun Nabi SAW ada sebut, ma asabal mu'min min maradin au nasabin au adha au syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha sayyiatih atau kama qala. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin daripada kesakitan, daripada kepenatan, daripada gundah gulana, daripada apa sahaja benda yang menjadikan dia duka cita, ataupun dia terkena duri yang terselit di badan dia, yang terselit di kulit dia, tak ada satu pun yang boleh menimpa dia daripada benda-benda ni, melainkan dengan ujian yang sama itu Allah Ta'ala akan cuci dosa-dosa kecil dia. Jadi bila terkena sakit, itu menunjukkan Allah nak cuci dosa kita. Jadi macam mana nak menyuci dosa ni? Kena sabar. Bahkan kena ucap banyak-banyak alhamdulillah ala kulli hal. Kerana Aisyah menyebutkan Nabi SAW apabila datang kepada dia benda yang mengembirakan dia, Nabi akan baca alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Saya ulang lagi sekali. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Itu kalau dapat benda yang mengembirakan kita. Dapat benda yang menyeronokkan kita, kita baca yang tu. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tapi kalau dapat benda yang tidak mengembirakan kita, dapat benda yang menyedihkan kita, kita ucap juga alhamdulillah. Kerana apa? Kerana ia datang daripada Allah. Allah tahu kita perlukan benda ni, walaupun benda ni benda kita tak suka. Contohlah tak dapat balik raya ni, kan? Sebahagian daripada kita mungkin rasa libang-libu, mungkin rasa rutu kereta kata orang Perak, kan? Mungkin ada rasa macam alamak, macam mana ni nak raya sendiri. Itu semua tak ada masalah. Kita pasakkan dalam jiwa. Allah Ta'ala tahu apa yang kita perlu. Mungkin kali ni dia tahu. Mungkin kali ni ada benda yang kita tak tahu tapi dia tahu. Mungkin kalau kita balik pun bahaya mungkin. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka kita bacakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Setiap ketika kita puji Allah, walaupun dia memberikan kita musibah, walaupun dia memberikan kita kesakitan, kerana kesakitan yang dia beri pada kita tak akan pergi dalam keadaan sia-sia. Apa saja yang Allah Ta'ala bagi kepada orang mukmin, sama ada kebaikan ataupun musibah, ia tak akan pergi dalam keadaan yang sia-sia. Pastinya ia membawa kelebihan kepada orang mukmin, yang insya-Allah nanti kita akan baca hadisnya. Cuma bagi orang yang sakit sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala bagi dia sakit, dia kena fikir positif. Mungkin Allah Ta'ala nak cuci dosa aku. Mungkin Allah Ta'ala nak padamkan segala kesalahan aku yang aku buat pada dia, terutama yang dosa-dosa kecil ni. Maka sebab itu dia kata, kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai sakit sebelum baginda meninggal dunia. Nabi pun Allah Ta'ala bagi kat dia sakit. Jadi sebab itu, kita ni mulut kena jaga. Mulut jangan terlalu jelabah, kata orang Perak. Jangan terlalu celupa. Jangan tak ada insurans. Kadang-kadang kita ni bila tengok je orang sakit teruk sikit, kita pun kata, banyak dosa lah tu. Tak semestinya. Tak semestinya orang sakit tu banyak dosa. Nabi SAW sakit sebelum wafat. Untuk apa Allah Ta'ala bagi kat Nabi sakit? Nabi bukan ada dosa pun.
laqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kan sahabat sendiri sebut, Nabi ni semua dosa Allah Taala ampun siap dah, tak ada dosa, maksum kan? Tak ada dosa. Habis itu kenapa Nabi ni sakit? Kita kena tahu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling dahsyat menerima ujian daripada Allah ialah golongan anbiya, dan orang yang paling dekat mengikutinya, dan kemudian daripadanya. Maksud berikutlah yang paling kuat, yang ikut Nabi yang paling kuat akan diuji. Selain daripada musibah ini menyucikan dosa, ia juga mengangkat darjat. Kita semua tahu para anbiya Allah Taala uji dengan pelbagai ujian. Bukan kerana mereka banyak dosa, dah. Mereka tak berdosa, mereka maksum. Tetapi kerana Allah Taala nak mengangkat darjat mereka, supaya mereka terus berdoa, supaya mereka terus mengharap, supaya mereka terus bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dengan setinggi-tinggi tawakal. Allah Taala suka kepada hamba yang kembali kepada Dia. Terutamanya apabila dia diberikan dengan sedikit kesakitan, sedikit ujian kepada hamba-Nya. Baik. Kemudian kita tengok dia sebut lagi, dia kata, saya tulis di situ, sebelum Nabi SAW wafat, baginda merasai sakit kepala. Nabi ni Allah Taala bagi kat dia sakit kepala sebelum Nabi wafat. Ketika itu baginda baru pulang dari Al-Baqi'. Baqi' ni kawasan perkuburan di Madinah. Waktu Nabi SAW nak wafat ni, Allah Taala bagi Nabi SAW rasa sakit. Sakit kepala. Balik daripada Baqi', balik daripada ziarah kubur, Nabi sakit. Sakit kepala. Ya. Apabila tiba di rumah, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah bahawa kepalanya terasa sakit. Wah, raksah, alangkah sakitnya kepalaku. Nabi sakit kepala. Ya. Baginda mengambil air lalu menyelup tangan ke dalamnya. Nabi ambil bekas air, ya, kemudian Nabi celup. Sambil membaca 3 kul, Nabi celup tangan dan letak di kepalanya. Ya. Baginda mengambil air lalu menyelup tangan ke dalamnya. Baginda SAW membaca 3 kul lalu sapu ke muka. Ini di antara hadis yang sahih yang Nabi SAW melakukan. Jadi sebab itu kalau ada orang minta kat kita, ni tolong jampi sikit ni, saya sakit ni, baca 3 kul. Minta air, baca 3 kul, minta disapu. Kalau kita boleh sapu, katalah sama jantina, kita sapulah. Kalau katalah kita tak mampu, dia bukan sama jantina dengan kita, bukan mahram, kita minta dia sapu di kawasan yang sakit tu. Baca 3 kul. Ada doa-doa yang saya ajarkan pada minggu lepas. Ya? As'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. 7 kali umpamanya kan. Letak di tempat yang sakit tu. Itu adalah di antara apa yang Nabi SAW ajarkan di dalam hadis. Disebabkan inilah, Syekh Ibnul Utsaimin berkata bahawa jika seseorang mengalami kesakitan dan kesakitan itu mampu ditanggungnya tanpa kufur kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah satu rahmat. Kalau sakit tu menyebabkan orang tu kufur pada Allah, yang ni bahaya. Yang ni bencana, ini bala lah. Tapi kalau sakit tu tak bawa kepada kufur, sakit tu tak bawa kepada kufur, tak bawa kepada seorang ni jadi macam merampuh dengan takdir Allah, tak. Dia tahan lagi kesakitan tu, itu sebahagian daripada rahmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Itu sebahagian daripada rahmat yang Allah Ta'ala nak cuci dosa dia dengannya, dengan kesakitan itu. Ya, kesakitan itu juga memberi ruang kepada mereka untuk bertaubat. Mereka masih ada masa bertaubat selagi mana roh belum sampai ke kerongkong. Jadi kalaulah kata satu orang ni Allah Ta'ala uji dia jahat sungguh, dia jahat betul, duk buat benda yang Allah Ta'ala haramkan, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kat dia kesakitan, Allah Ta'ala bagi kat dia sakit, katalah dia accident, sakit, kemudian dia sedar, kemudian sedar-sedar je tengok dalam hospital, banyak anggota dia yang sakit, sikit demi sikit dia sembuh, kemudian dia menjadi baik. Itu adalah rahmat Allah bagi dia, yang mana Allah menjadikan satu ruang untuk dia kembali kepada Allah dengan satu musibah yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Jadi musibah tu datang dalam bentuk musibah,
tetapi ia merupakan, kita panggil musibah in disguise, ya. Ia merupakan rahmat yang kita tak sedar. Rahmat ataupun blessing in disguise. Rahmat dalam keadaan dia datang tu, kita tak tahu dia rahmat dan kita tak sedar pun ia adalah rahmat, tetapi ia adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh tuan-tuan, ya. Dululah saya selalu cerita benda ni, tapi tak apalah saya cerita pada tuan-tuan. Sekali lagi, kerana ada juga kawan-kawan yang baru mengikuti saya. Dulu waktu saya belajar di Jordan dalam waktu degree dulu, saya dalam bidang fiqh wa usul, dalam bidang syariah. Saya tak minat bidang hadis ni, saya tak minat. Kalau ada subjek-subjek hadis, kalau boleh elak saya akan elak ambil sebab susah belajar hadis ni. Kemudian balik ke Malaysia, dapat degree, orang minta saya ceramah. Saya ceramah lah. Masa tu saya ceramah, saya tak peduli pun hadis sahih ke tak sahih ke, dhaif ke palsu ke, tak peduli pun. Main ceramah ya. Tiba-tiba tuan-tuan, saya ni doa pada Allah, ya Allah, saya ni nak belajar ilmu agama ni mendalam lagi. Saya nak sambung master, saya nak sambung PhD. Tapi masa tu ayah dah tak ada kerja dah. Ayah saya balik je daripada Jordan, ayah saya berhenti kerja. Ayah saya kerja kilang masa tu. Kerja kilang, dia berniaga pasar malam lepas tu. Jadi saya pun kesian kat dia. Dia pun dah berumur, saya tak mahu menyusahkan dia. Jadi saya tak bagi tahu kat family saya nak sambung master. Saya simpanlah saya punya kehendak tu sendiri. Saya doa pada Allah. Saya doa, ya Allah tolonglah bagi saya ruang, bagilah beasiswa untuk saya sambung belajar agama ni. Saya nak mendalami ilmu agama. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kat saya lorongkan mudah untuk masuk ke UPSI, UPSI. Saya masuk sebagai student sebenarnya. Saya masuk tu, saya mula-mula kerja bahagian zakat. Kerja pejabat zakat ni duit ada. Sebab masa tu saya bujang ni, duduk dengan mak ayah. Kemudian kita panggil apa? Duduk di rumah mak ayah. Belanja dah save dah kat situ. Kemudian saya pun ada ceramah sana sini. Ada duit lah. Tapi saya rasa tak puas kerja tu. Saya rasa macam kerja ni tak berapa berikan saya kepuasan. Jadi saya cari kerja lain sebab saya suka mengajar, saya suka berkuliah. Jadi saya cari kerja, cari. Tengok ada satu tawaran nak masuk buat DPLI, Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah, untuk menjadi pensyarah politeknik dan kolej komuniti. Saya memang minat jadi pensyarah ni. Saya minat bercakap, saya minat berkuliah, saya minat membaca. Jadi saya mohon apply. So dipanggil temuduga, saya ditemuduga di UPSI pada masa tu. Temuduga. Saya masuk temuduga, disuruh saya mengajar. Buat mock teaching. Dia kata mengajar sikit. Saya pun mengajar, saya hurai satu-satu. Oh, dia suka dengan saya. Saya dapat masuk. Saya terpilih menjadi calon diploma pendidikan lepasan ijazah. Lepas tu dia pun tawarkan saya untuk masuk ke UPSI sebagai pelajar selama 9 bulan. Gaji saya masa jadi pegawai zakat tu 2,500 sebulan masa tu. Grade 41, N41. Kemudian saya tengok surat tawaran, dia kata gaji tak adalah sebab pelajar. Dia hanya berikan allowance saya RM800. Sanggup tuan-tuan, saya berhenti kerja, saya masuk UPSI 800 per 800, yang penting aku nak jadi pensyarah. Saya tak fikir panjang masa tu, terima je. Kemudian bila masuk, belajarlah ilmu pendidikan. Jumpa dengan ketua Jabatan Pengajian Islam di jabatan saya sekarang ni. Dia tengok CJ saya, dia kata awak ni rugi. Rugi awak ni masuk jadi cikgu. Awak mengajar di sinilah jadi pensyarah. Kita pun nak pakai pensyarah. Dia kata. Jadi saya pun tanya, dia betul ke Ustaz? Ustaz main-main ke ni? Dia kata tak, betul. Awak punya CJ ni layak untuk jadi pensyarah di sini. Kita akan sambung awak untuk buat master, buat PhD. Saya pun kata kalau betul Ustaz, saya nak Ustaz. Saya pun pergi temuduga, buat temuduga elok-elok. Di temuduga disuruh saya cakap Arab sikit, saya cakap Inggeris sikit, saya pun buat. Tiba-tiba dapat. Ya. Dapat. Jadi bila dapat tuan-tuan, saya masuk. Saya balik sekejap sebab dia kata lagi 2 minggu lapor diri. So saya membalik ke Ipoh sekejap, saya tunggu lagi 2 minggu. Saya pun masuk ke UPSI, lapor diri sebagai staff masa tutor di A41.
grade 41 juga, tapi tutor sementara. Dia dalam surat tawaran tu dia tawarkan beasiswa master dan PhD pada saya dalam masa 5 tahun. Saya pun buat master. Masa nak buat master tu, bila masuk lapor diri, kerja lama pegawai zakat tu dah berhenti dah. Di PLI ni pun dah tak ambil dah. Masuk sebagai tutor, saya gamble sebab saya nak sambung master dengan PhD, ni ruang dia. Tiba-tiba ketua jabatan pada masa tu, saya ingat lagi nama dia Profesor Madya Dr. Misnan Jemali. Dia dah pencen dah pun. Sekarang ni mengajar di Brunei, jadi pensyarah kontrak. Dia sebut kepada saya, Dr. Rozaimi, terima kasih kerana terima tawaran daripada kami, awak kena tukar bidang. Dia kata, awak tak boleh belajar master, tak boleh dah ambil bidang syariah, ramai dah pensyarah syariah, awak kena tukar bidang lain. Saya pening kepala. Saya pening kepala, saya kata, Ustaz, saya nak belajar bidang apa? Ustaz, bidang tu yang saya minat pun. Awak belajarlah bidang lain, buat bidang lain. Kalau buat bidang syariah ni, kita dah ramai pensyarah syariah ni, buatlah yang lain. Saya duduk pening balik-balik lah, apa benda saya nak belajar ni. Nak buat master ni tuan-tuan, bukannya nak degree, buat master. Akhirnya saya jumpa dengan video Dr. Mazhar. Dr. Mazhar itulah penyebab saya minat belajar hadis. Dan saya belajar hadis. Pada mulanya, beban belajar hadis ni kerana saya kena belajar balik daripada bawah. Sebab masa degree saya tak minat sangat bidang hadis ni. Kita kata take for granted je lah belajar pun. Sebab saya lebih minat bidang syariah, suka buat hukum hakam ni. Bila belajar balik daripada bawah, banyak benda saya tak faham masa zaman degree tu. Kesusahan tu, susah. Tetapi ia bagi saya merupakan satu kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri kepada saya yang hina ni, banyak. Kerana apa? Kerana ilmu hadis ni merupakan kunci kepada setiap ilmu agama. Kerana ilmu agama, sebahagian daripada ilmu agama tu naqal. Sebahagian daripada ilmu agama tu bergantung kepada riwayat. Dan orang hadislah yang boleh untuk menilai riwayat sahih ataupun tidak. Jadi saya merasakan Allah memberikan kelebihan kurnia bagi saya yang bukan siapa-siapa ni, kelebihan yang bagi saya tidak ternilai harganya, sehingga saya masuk dalam bidang hadis dan boleh menilai riwayat-riwayat berdasarkan dengan ilmu yang Tok Syekh saya bagi waktu saya berada di bidang hadis. Pada peringkat awal saya tak nafi, ya. Pada peringkat awal memang saya rasa beban, saya rasa berat. Tetapi akhirnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan saya sedikit kesukaran waktu belajar bidang hadis, dan sekarang ini ilmu yang sama saya boleh gunakan untuk menilai sesebuah riwayat sahih ataupun tidak. Saya boleh buat. Kerana apa? Saya telah dilatih dalam bidang itu untuk menilai sesebuah riwayat, menilai sesebuah hadis daripada, dan semua ini datang daripada kesakitan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya dulu. Daripada kepenatan yang Allah Ta'ala berikan kepada saya dulu. Penat. Sebab orang buat master, tak perlu lama-lama. Saya buat master kena lama sebab saya tukar bidang. Kena belajar balik dengan budak-budak degree. Kena belajar balik dengan apa ni, syekh-syekh. Saya melazimi dia. Siap dia punya LCD tu saya bawa ke mana-mana pun sebab dia mengajar pakai LCD. Saya duduk depan sekali nak faham apa benda yang syekh ajar. Itu semua ada satu kepenatan. Orang buat master mungkin setahun setengah, saya buat master 2 tahun. Orang ambil subjek sikit-sikit, saya ambil subjek banyak. Penat, letih. Buat PhD di Jordan pun penat, letih. Tetapi saya rasa itu adalah satu rahmat yang Allah Ta'ala nak beri kepada saya untuk saya mengetahui satu ilmu yang bagi saya sangat bernilai. Kerana apa? Kerana saya berkhidmat untuk Nabi SAW. Saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar yang belajar dengan saya, belajar ilmu hadis memang susah. Nak kenal perawi, nak bezakan perawi ni dengan perawi tu, sebab nama-nama Arab ni lebih kurang sama aja. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Muhammad, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad. Nak bezakan perawi ni satu hal, kerana nama mereka sama lebih kurang. Kadang-kadang nak cari seorang perawi tu punya status 2-3 hari baru jumpa. Buka kitab ni tak jumpa, buka kitab tu tak jumpa. Ia merupakan kesukaran. Tetapi kena ingat, kita bukan hidup di zaman Nabi SAW. Kalau kita hidup di zaman Nabi, tuan-tuan, kita mungkin boleh memilih untuk mempertahankan jasad Nabi seperti mana Talhah yang tercedera tangan dia, hanya semata-mata kerana dia tak bagi anak panah datang kepada Nabi SAW dan melukakan tubuh Nabi. Dia tak mau. Dia tahan dengan tangan dia saja. Tangan dia cedera. Itu Talhah bin Ubaidillah. Kita bukan seperti Sa'ad yang hidup di zaman tu,
yang boleh menjadi panglima perang di zaman Nabi SAW, mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi dan mempertahankan jasad Nabi. Tetapi kita hidup di kemudian. Kita hidup setelah daripada Nabi SAW wafat. Kita hidup setelah daripada Nabi meninggal dunia, tuan-tuan. Apa yang kita ada? Paling tidak kita ada satu ilmu yang boleh kita gunakan untuk kita jaga nama Nabi. Kita jaga keaslian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita dihina pun tak apa. Biar kita disekat pun tak apa. Tapi yang penting kita puas hati. Sebab apa? Kita puas hati sebab kita buat kerja kita. Kita buat kerja nak pertahan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat kerja nak pertahan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berusaha untuk mengubahnya, kita akan ke depan. Kita akan bagi tahu ni bukan ajaran Nabi. Ni bukan seperti mana yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar macam ni. Yang Nabi suruh buat macam ni. Bila ada orang membaca hadis palsu, kita akan ke depan. Kita akan ke depan. Kita akan bagi tahu yang ni bukan daripada ajaran Nabi. Seperti mana ulama-ulama zaman dulu lakukan kepada mereka yang suka membaca hadis palsu. Saya teringat lagi kisah. Dulu saya pernah cerita kisah ni. Kisah Al-A'mash. Bagaimana A'mash ini, tuan-tuan, dia seorang ulama hadis besar. Dia ulama hadis besar di Iraq pada masa tu. Dia ni, kalau siapa-siapa nak belajar hadis di Iraq tu, memang orang sebut nama dia lah, A'mash ni. Sehingga kan satu ketika, ada seorang qas. Zaman dulu ni dipanggil qas. Qas ni tukang cerita, penglepo lara. Kerja dia, ceramah benda yang orang suka. Orang menangis-nangis, orang gembira, dia tukang cerita. Jadi di antara tugas pusas ni berceritalah, duduk kat masjid cerita, buat halaqah cerita. Orang suka dengar. Jadi macam mana dia nak bagi orang suka dengar? Dia suka ighrab. Dia bawa cerita-cerita yang pelik. Dia bawa cerita-cerita yang hadis-hadis yang orang tak pernah dengar. Jadi A'mash ni satu hari dia masuk dalam satu masjid di Iraq. Dia tengok ada seorang qusas, pencerita, penceramah ni sedang berceramah. Dia kata haddatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada saya A'mash. A'mash tengok dia, A'mash tahu dia ni bohong. Sebab A'mash kenal anak murid dia. Sebab zaman dulu, tuan-tuan, ulama hadis bukan macam zaman sekarang. Dia seorang-seorang berceramah, yang lain semua tutup kamera. Bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita bukan zaman periwayatan. Kita zaman mengajar ilmu. Kita nak ambil manfaat. Tak kenal pun tak apa. Yang penting dengar. Tapi zaman dulu, oleh kerana nak meriwayatkan hadis, ulama hadis dia kena kenal dulu. Sebelum masuk, kena minta izin pada syekh dulu. Syekh nak tapih dulu, nak screen. Maka dia tengok, dia kata ni bukan anak murid aku ni, dia bohong. Dia kata dia dengar hadis tu pada A'mash, tapi dia bohong. Jadi A'mash pun masuk dalam masjid, tengok dia bohong, tengok dia tipu, dia baca hadis palsu, sandar dekat A'mash. Kemudian A'mash masuk, A'mash buka baju, duduk tengah-tengah bulatan, buka baju, cabut bulu ketiak. Cabut selai-selai. Sehingga kan orang yang sedang berceramah ni dia kata, "Ya Syekh, ala tastahi, wahai orang tua, tidakkah kamu malu? Nahnu fi majlisi hadis Rasulullah SAW. Kau tak malu ke? Kita berada dalam majlis hadis. Kita membaca hadis Nabi SAW. Wa anta taf'alu ma taf'al. Engkau buat benda ni. Engkau dok buat cabut bulu ketiak ni, tak malu ke?" Dia kata apa? "Ma ana fihi khairum mimma antum fihi." A'mash ni dia jawab, "Ana ala sunnah wa antum ala kadhib." Apa yang aku sedang buat ni lebih baik daripada apa yang kamu buat. Aku ni kamu nampak macam tak malu. Tapi apa yang sedang aku buat ni lebih baik daripada apa yang kamu buat. Ana ala sunnah. Aku berada di atas sunnah. Kerana cabut bulu ketiak Nabi suruh. Cabut bulu ketiak ni dituntut. Wa antum ala kadhib. Sedangkan kamu berada di atas pendustaan. Ana al-A'mash fama haddathtu bihadzal hadis. Aku ni A'mash yang kau kata kau dengar hadis daripada aku ni A'mash. Aku tak nak baca hadis yang kau baca tu. Kau bohong atas nama aku. Jadi tuan-tuan,
daripada zaman dulu lagi ulama-ulama hadis bersikap tegas, bersikap keras terhadap mereka-mereka yang membaca hadis palsu. Jadi sebab itu kalau nak kata zaman ni ustaz-ustaz belajar hadis ni tegas, ustaz-ustaz belajar hadis ni bengis. Sebab apa bengis? Sebab mereka ni kasar, tegas dengan orang yang baca hadis palsu. Zaman dulu siap cabut bulu ketiak depan-depan. Saya ingat belum lagi lah saya cabut bulu ketiak saya depan-depan orang baca hadis palsu ni. Sekadar tegur je lah. Jadi sebab itu saya, tuan-tuan, saya rasalah rahmat yang besar di sebalik keletihan, rahmat yang besar di sebalik kesusahan yang saya alami. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman yang lebih baik, lebih hebat daripada saya. Tapi kita kena fikir positif. Tuhan bagi kat kita musibah, kita jadikan ia sebagai anjakan paradigma untuk kita tukar kepada kelebihan dan kebaikan, insya-Allah. Jadi sebab itu saya sebut di situ, ia merupakan satu rahmat. Kesakitan itu juga memberi ruang kepada mereka untuk bertaubat. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, dekat-dekat nak meninggal dunia, bagi sakit dulu. Sakit tu Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi ruang kat kita untuk kita taubat. Untuk kita kembali pada dia. Ya, daripada mati dalam keadaan tiba-tiba, taubat pun tak sempat. Mati dalam keadaan mengejut, taubat pun tak sempat. Kita tak mau begitu. Kita nak supaya kita bersedia sikitlah untuk kita bertaubat dulu. Mereka masih ada masa bertaubat selagi mana roh belum sampai ke kerongkong. Jadi tuan-tuan, insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung lagi. Ini dah pukul 4 dah. Insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke-62. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar yang saya boleh jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor ada menyebutkan tentang sunnah menziarahi pesakit, dan apa pula hukumnya kita menziarahi orang sakit yang bukan beragama Islam? Okey. Ini mungkin ada di kalangan kita yang bukan, yang saudaranya tu bukan beragama Islam. Ini mungkin ada kawan kita, Edmus mana Edmus? Edmus ada hari ni. Edmus mungkin ada saudara kenalan dia yang bukan Islam. Sebab Edmus ni saudara baru kita, dia baru menerima Islam. Alhamdulillah, seorang Muslim yang baik. Semangat dakwah dia sangat dahsyat. Dia bantu banyak Nia ni, dia bantu Kak Lin dan juga yang lain-lain, Kak Lina dan seumpamanya. Jadi katalah keluarga jauh dia yang bukan Islam ataupun kenalan dia yang bukan Islam sakit, boleh tak dia pergi untuk ziarah, melawat orang sakit yang bukan Islam? Jawapan dia boleh. Boleh, tak ada masalah, kerana Nabi SAW pernah menziarahi seorang budak Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW. Bila dia sakit, Nabi pergi ziarah. Bahkan Nabi siap dakwah lagi kat dia. Masuk Islam, Nabi kata. Dia tengok bapak dia. Bapak dia kata, Ati' Abul Qasim. Taatlah kamu kepada Abul Qasim. Maka akhirnya dia masuk Islam. Nabi juga pernah menziarahi bapa saudaranya yang sakit masa itu, iaitu Abu Talib. Maka para ulama seperti mazhab Syafi'i mengatakan dibenarkan untuk menziarahi pesakit walaupun dia bukan Islam, selagi mana tidak ada unsur maksiat di sana yang terbuka. Tetapi kalaulah kata kita percaya ada kepentingan nak dakwah supaya dia dapat masuk Islam, ni peluang terakhir untuk kita ajak dia masuk Islam, maka digalakkan untuk kita pergi. Bukan hanya sekadar kita dibenarkan, tapi digalakkan. Kerana ini peluang terakhir. Saya ingat ada satu orang sahabat saya, dia asalnya agama dia Hindu. Kemudian dia masuk Islam. Mak dia tak masuk Islam pun. Masa mula-mula dia masuk Islam, dia dipukul oleh abang dia. Abang dia pukul dia sampai berdarah kepala dia. Kemudian dia larikan diri, dia belajar dekat Perkim, dia sampai ke Jordan belajar, jadi sekarang ni dia jadi doktor falsafah, pemegang doktor falsafah dalam bidang tafsir. Asalnya beragama Hindu, menjadi Muslim yang baik. Jadi bila dekat-dekat akhir hayat mak dia, dia dakwah pada mak dia. Lama dia ajak mak dia, cuma tak secara direct, sehingga dekat-dekat mak dia nak meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia cakap kat mak dia. Kadang-kadang itulah dakwah ni memerlukan kita panggil wisdom. We need wisdom in our dakwah. Antaranya disebut, dia kata, mak, saya ni lama dah tak dapat hidup dengan mak.
secara rapat seperti ini. Dulu saya pernah hilangkan diri. Lepas tu saya pergi Jordan belajar. Sekarang ni lah baru saya dapat rapat dengan mak sikit. Tapi kita tak tahu nyawa kita sampai bila. Saya tak nak nanti bila mak meninggal dalam keadaan agama beza dengan saya, kita berada di tempat yang jauh. Dia tak sebut pun pasal neraka ke apa, dia tak sebut. Dia tak nak mak dia jadi marah. Ini orang kata wisdom ni, perkataan, pemilihan perkataan yang tepat. Kalau kita agama berbeza dah tentu kita berada di tempat yang lain. Saya tak sanggup nak pisah dengan mak. Mak terimalah Islam. Mak dia menangis tuan-tuan. Mak dia menangis bila dengar perkataan tu. Mak dia kata, lama dah aku tunggu kau sebut, kau ajak aku masuk ke dalam agama ni. Akhirnya mak dia masuk Islam dan mak dia meninggal dunia dalam keadaan menerima Islam. Ada seorang lagi sahabat saya, pensyarah universiti pendidikan ni, ayah dia sakit. Ayah dia ni sakit, abang dia Kristian. Kuat punya Kristian. Berhenti kerja sebab nak jadi preacher, kerja dengan gereja. Setiap minggu abang dia bawa ayah dia pergi ke gereja untuk terima Kristian. Dia tak ada ruang pun nak dakwah. Tapi bila ayah dia sakit, ayah dia dijaga oleh isteri dia. Dia minta ke abang dia, kau sibuk nak pergi dakwah Kristian, biar aku jaga ayah. Biar bini aku jaga ayah. Isteri dia jaga ayah. Lama kelamaan ayah dia tengok akhlak yang baik, layanan yang baik. Akhirnya dia ajak ayah dia masuk Islam. Dan ayahnya masuk Islam. Bila ayah dia masuk Islam, nak masuk Islam aja, dia pesan kepada orang pejabat agama, datang. Ayah saya nak masuk Islam. Dia kata, boleh tunggu tak? Dia kata, tak boleh tunggu, nak meninggal lah ni. Kalau tunggu, memang dia tak masuk Islam, tak sempat lah dia. Pejabat agama pun datang, hantar 5 orang untuk jadi saksi. Daftar, meninggal ayah dia, dah siap daftar kad dah ada, memang Islam. Abang dia punya marah kat dia. Sebab apa? Sebab masukkan ayah ke dalam Islam. Tapi bukan kerana ayah dia nak masuk Islam pun, dipaksa masuk Islam. Memang ayah dia nak. Kerana ayah dia nampak kelebihan. Ayah dia nampak akhlak yang baik. Oleh kerana peluang ini peluang yang terakhir, kalau kita nampak ada kepentingan, digalakkan sangat-sangat. Kerana masukkan menjadi penyebab kepada orang menerima hidayah, tuan-tuan, merupakan satu pahala yang sangat besar. Okey? Baik. Viral ustaz nanti kalau ustaz cabut bulu ketiak depan majlis para pelipuran. Itu saya tak buatlah, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada orang post sunnah Idul Fitri, salah satunya dia kata salat Idul Fitri disunnahkan di masjid. Saya komenlah sebab setahu saya sunnahnya dibuat di tanah lapang. Terus dia kata dalam mazhab Syafi'i salat Idul Fitri afdal di masjid banding di lapangan. Dia betul. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan dibuat di masjid kerana di sana ada kelebihan. Tetapi ini pendapat yang mempunyai perbezaan dalam kalangan ulama. Ini kita tak nafi. Memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan demikian. Tetapi apa yang Nabi buat dah di lapangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke kalau kita rangka apa yang kita nak doa dan nanti kita ulang-ulang je seperti doa yang masyhur? Adakah itu tidak dikira doa dari hati kerana kita dah rangka siap-siap? Saya rangka sebab nak dapat ayat yang lebih tersusun. Adakah dia yang dirangka dikira doa yang ikhlas? Ikhlas tak ikhlas ni, dia bergantung kepada kita faham dan kita khusyuk kepada apa yang kita doakan. Jadi kalau kita rangka siap-siap dan kita waktu kita membaca tu bukan kita leka dan lalai, sebaliknya kita hayati sungguh-sungguh setiap daripada perkataan tu dan kita memang mengharap sungguh-sungguh dan kita faham apa yang kita baca, termasuk dalam doa yang ikhlas, insya-Allah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Boleh tak saya minta tip sikit atau amalan yang boleh dimudahkan rezeki atau dimudahkan urusan? Istighfar. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala menceritakan bagaimana dakwah Nabi Nuh, ya, yang mana Nabi Nuh ni dia berdepan dengan kaum dia, ya, yang mana kaum dia menentang dia, kaum dia tak mau ikut dia, tapi ada perkataan Nabi Nuh yang Nabi Nuh bagi kepada kaum dia. Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh kata, istaghfiru rabbakum, istighfar kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, kerana Tuhan itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dia akan turunkan kepada kamu hujan yang tidak putus-putus, memberikan
kesuburan pada tanah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Tuhan akan memberikan bantuan kepada kamu dengan anak-anak dan dengan harta dan juga dengan anak pinak. Siapa yang tak ada anak, siapa yang tak ada harta yang cukup, istighfar banyak pada Tuhan. Istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi pun istighfar pada Tuhan lebih pada 70 kali sehari. Ada riwayat sebut 100 kali. Kita kena istighfar patutnya lebih daripada tu lagi. Istighfar, istighfar. Wa yaj'al lakum jannat. Allah Taala akan berikan kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Tuhan akan berikan kamu sungai-sungai yang subur, sungai yang menjadi sebab kepada kesuburan tanah. Jadi istighfar tuan-tuan, banyak-banyak, insya-Allah rezeki akan dimudahkan. Ada banyak lagi. Boleh tengok dalam buku sahabat saya, Dr. Kamilin, dia ada jual buku bagaimana mendapatkan rezeki yang berkat daripada amalan-amalan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya luar topik soalan. Pertama, kenapa zaman Nabi dibolehkan sahabat untuk menggauli hamba? Dan memang macam tu, hamba memang boleh. Au ma malakat aimanuhum, dengan nas Quran. Yang mana kita dibenarkan untuk menggauli isteri dan juga hamba yang kita miliki. Kerana zaman dulu hamba ni tawanan perang. Hamba asalnya tawanan perang, kemudian dijual di pasar. Bila kita beli ataupun kita dapat tawanan perang, maka kita dibenarkan untuk menggaulinya, dan anak yang dilahirkan tu anak kita, dibenkan dengan nama kita, dibenarkan. Ya, kerana zaman itu memang dibenarkan, dan dengan nas Quran dibenarkan. Kalau tak dibenarkan susahlah, sebab hamba duduk dengan kita dan dia bukan mahram kita. Ya? Baik. Kalau ada hamba di zaman ni seperti zaman Nabi, bolehkah kita menggauli mereka? Tak ada zaman ni, sebab dah tak ada. Kalau ada bolehlah. Cuma nak dapat hamba ni dengan tawanan perang. Mana kita nak perang? Perang pun tak ada. Kan? Oleh kerana tu tak ada lagi dah hamba ni. Ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, maaf keluar tema. Apa hikmah ataupun alasan kenapa kitab-kitab fikih dasar ulama terdahulu tidak menyebutkan khilaf? Apakah jika seorang ustaz tidak menyebutkan khilaf dalam mengajar fiqh akan timbul murid-murid yang fanatik, buta dan keras? Bagaimana tanggapan ustaz? Dia sebenarnya fanatik ni bukan pada guru kadang-kadang, dia pada anak murid tu sendiri. Ya. Jadi mungkin kerana tok-tok guru yang awal mereka tidak mahu menyebutkan khilaf kerana tidak mahu meningkan anak murid, ataupun tak mahu anak murid ni terlalu mengambil mudah, tak mencari-cari yang mana yang senang mengikut hawa nafsu. Mungkin juga, dan alasan tu valid sebenarnya. Cuma saya punya metod, kalau saya tahu dalam masalah tu ada khilaf, saya akan nyatakan. Kemudian saya akan nyatakan pandangan pilihan saya supaya orang tidak fanatik dan berlapang dada dalam masalah itu. Tapi kalau tak nak bagi tahu khilaf pun, ia bukan satu kesalahan. Sekadar memberitahu apa yang dia tahu, mazhab yang dianuti oleh dia, mazhab yang dipegang oleh dia pun tidak ada masalah. Cuma jauhi fanatik. Kena pesan berkali-kali. Sebab Imam Syafi'i pesan, Abu Hanifah pesan pada anak murid dia supaya jangan terlalu ekstrim pada dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang setan dibelenggu. Apakah relevan kita baca doa masuk tandas ataupun baca auzubillah? Ya, relevan. Kerana ulama still berbeza pendapat. Adakah yang dibelenggu itu semua syaitan ataupun hanya syaitan yang ganas sahaja? Ada still pendapat itu. Dan kalau tak ada pun, kita tetap minta perlindungan pada Allah. Kita minta perlindungan pada Allah ni daripada syaitan dan daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, no problem. Salam Dr. Waalaikumsalam. Ni hari nampak ada sihat sikit. Dia kata. Semalam bila nak habis kelas kedua nampak down sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya hari ni sihat sikit. Sebenarnya mau kata apa? Saya nama saya termasuk dalam senarai kontak rapat. Orang yang positif. Ada seorang sahabat saya dia positif. Saya jumpa dia pada 28 hari bulan hari tu. Tapi kalau ikut kiraan hari ni dah terlepas lah. Semalam tu mungkin ada rasa susah hati sikit, takut-takut terkena kan. So hari ni alhamdulillah Allah Taala sihatkan saya, tak ada apa masalah, no problem. Ya.
So hari ni happy sikit lah. Tak ada rasa gundah gulana sangat. Baik. Ni ada yang tanya, amalan setiap hari ketika menghadapi wabak taun. Betapa patuhi SOP, baca 3 kali pagi dan petang, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sama'. Ini betul, sahih. Baca 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang ini saya tidak mengetahui asalnya. Baca 28 kali salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang ni pun saya tidak tahu asalnya. Yang atas tu baca 3 kali bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, itu sahih. Itu memang dalam hadis. Habis itu tak boleh lah ustaz baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Boleh baca. Itu ayat Quran. Boleh baca. Tapi bilangan tu tak tetap begitu. Boleh baca 3 kali, boleh baca 100 kali, boleh baca 1000 kali, berapa nak baca, no problem. Tidak menjadi masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu. Cuma semalam saya ingat ada satu soalan saya tertinggal, iaitu solat tahiyatul masjid dalam keadaan duduk. Saya terlepas soalan tu semalam nak jawab. Saya tak perasan ada soalan tu. Jadi jawapannya adalah solat sunat tahiyatul masjid ini dia termasuk dalam solat sunat. Jadi solat sunat ni memang dibenarkan untuk duduk. Cuma pahalanya separuh kalau tidak ada keuzuran, tapi kita duduk juga. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, Kak Lina, Edmus dan yang lain-lain lagi. Moga-moga Allah Ta'ala membalas kalian dengan balasan yang baik, dengan pahala yang berlipat kali ganda insya-Allah. Saya ucapkan selamat hari raya pada tuan-tuan dan puan-puan, tapi jangan lupa terus mencari malam Al-Qadar. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kelebihan pahala, memberikan kita keampunan dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.